Hantu manifesto komunis menjelma di Dewan Rakyat. Ahli Parlimen Perikatan Nasional Tasik Gelugor Datuk Wan Saiful Wan Jan menyifatkan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai menjurus kepada pertembungan kelas dalam masyarakat. Nak sentuh sikit intonasi retorik yang digunakan Yang Amat Berhormat Tambun, beberapa kali dalam ucapannya digunakan ayat-ayat yang menggambarkan seolah-olah Yang Amat Berhormat Tambun memulakan apa yang dipanggil class warfare atau pertembungan kelas dalam negara kita. Taktik sebegini adalah taktik populis yang berasal daripada pemikiran tokoh aliran kiri terutama Karl Marx dan Friedrich Engels, katanya dalam ucapan perbahasan Belanjawan 2023 di Dewan Rakyat. Sentuh sikit mengenai intonasi retorik yang digunakan oleh Yang Amat Berhormat Tambun. Beberapa kali dalam ucapan beliau digunakan ayat-ayat yang menggambarkan seolah-olah Yang Amat Berhormat Tambun mahu memulakan apa yang dipanggil sebagai class warfare atau pertembungan kelas dalam negara kita. Taktik sebegini adalah taktik populis yang berasal dari pemikiran tokoh aliran kiri, terutamanya Karl Marx dan Friedrich Engels. Dalam karya mereka, The Communist Manifesto. Beliau turut memetik sebahagian kecil kandungan manifesto komunis dalam ucapannya. Saya mengesan bau-bau pemikiran aliran kiri tersebut dalam ucapan Yang Amat Berhormat Tambun, ujar Wan Saiful. Timbalan Pengerusi Parti Sosialis Malaysia PSM S. Arul Chalvan menyindir Wan Saiful Wan Jan berhubung kenyataannya di parlimen itu. Marx akan ketawa dalam kuburannya di Highgate, London apabila mengetahui seorang ahli Parlimen Malaysia telah membangkitkan manifesto komunis tulisannya di Parlimen Malaysia pada 2023, 175 tahun selepas ia pertama kali diterbitkan pada 1848. Jika Anwar Ibrahim tidak peka dengan situasi semasa, maka Wan Saiful pula menembak guna kelongsong peluru dan jauh di luar jangkauannya, katanya di Petik Malaysia Kini. Menurut Arul Chalvan, manifesto komunis menggesa pemansuhan harta persendirian sedangkan perkara paling radikal dalam belanjawan yang dibentang Anwar ialah pembasmian kemiskinan tegar. Beliau membangkitkan usaha Perdana Menteri Malaysia sebelum ini yang juga memberi inisiatif kelas seperti BRIM hingga bantuan sara hidup yang semestinya bersifat sosialis mengikut logik Wan Saiful kerana ia memberi bantuan kepada golongan miskin dan bukannya golongan kaya. Sekarang, jika kita mula menyenaraikan sesuatu, nampaknya segala yang baik dalam masyarakat adalah sosialisme dan apabila semuanya sama, maka ia mestilah komunisme, masyarakat tanpa kelas, tempelaknya. Sementara itu, Pengerusi Pakatan Harapan Terengganu Raja Kamarul Bahrin Shah berkata, beliau tidak hairan dengan kenyataan Wan Saiful itu yang dikenali mentalitinya sebagai seorang yang sangat cenderung kepada pro-kapitalis dan libertarian serta pernah bergiat dalam sebuah NGO pro-pemikiran kapitalis Amerika Syarikat. Kami juga tidak hairan bila mana Wan Saiful pesimis terhadap langkah Anwar kerana beliau adalah orang yang sama yang dituduh menerima sogokan rasuah berkaitan dengan jana wibawa yang pada asalnya bertujuan membantu kontraktor Bumiputera susah dan bermasalah dalam era COVID-19 tetapi wang disalurkan kepada pihak lain termasuk kontraktor bukan Bumiputera kaya. Ini agak konsisten dengan sikap kapitalis yang disokong beliau menghisap darah pihak bawahan yang susah termasuk golongan Bumiputera, sindir Raja Kamarul. Beliau juga berpendapat tuduhan komunis terhadap usaha Anwar yang ingin memberi keutamaan membantu golongan susah B40 dan M40 adalah cara politik murahan yang amat jijik. Bukankah Islam mendorong pihak atasan, kaya dan pemerintah membantu golongan bawahan yang susah melalui konsep zakat dan beberapa usaha bantuan lain yang sesuai? Soalnya, Raja Kamarul menyelar pemikiran ultra-kapitalis dan libertarian yang disokong Wan Saiful bahawa kerajaan tidak patut mencampuri urusan ekonomi bebas. Falsafah mereka adalah siapa kuat berpengaruh, dia dapat mengaut kekayaan ekonomi walaupun masa pandemik COVID-19 di mana ramai yang sangat susah dan ada yang muflis, ujarnya. Menurut Raja Kamarul, tuduhan yang mengaitkan Pakatan Harapan dengan komunis adalah modal kempen pihak Perikatan Nasional sejak dahulu lagi untuk saham politik semata-mata tanpa ada bukti maupun tuduhan spesifik ke atas sesiapa pun. Ketua Amanah Terengganu itu mengingatkan bahawa fahaman dan gerakan komunis telah lama diharamkan di Malaysia dan tindakan undang-undang keselamatan boleh diambil ke atas pengamalnya. Kenapa 33 bulan PN dan Wan Saiful menjadi kerajaan, tiada satu tindakan tuduhan khusus pun dihadapkan terhadap sesiapa kalau betul ada komunis di kalangan pemimpin dan aktivis Pakatan Harapan? Soal beliau. Raja Kamarul juga menyelar sikap Wan Saiful yang sangat mendukung konsep kapitalis yang pekat sehingga berkemungkinan menindas golongan miskin.
Usaha kerajaan diketuai Pakatan Harapan membantu golongan susah dan tertindas pula dituduh secara komunis dengan tuduhan gerakan nak mengadakan class war atau peperangan di antara kelas kaya dan bawahan miskin. Tempelaknya, oleh kerana kenaikan cukai golongan atasan tidak begitu banyak, kata Raja Kamarul, adalah menjadi tanggungjawab semua golongan T20 untuk berkorban sedikit di waktu ekonomi lemah. Dalam keadaan terdesak sebenarnya, Wan Saiful ingin mewujudkan prasangka buruk supaya golongan kaya tidak menyokong kerajaan hari ini. Mungkin pada beliau, golongan berada boleh membeli dan menyogok apa sahaja untuk senang mengaut keuntungan sebagaimana cara sering berlaku dalam sistem kapitalis. Itulah sistem bebas kapitalis menggunakan kekayaan di mana yang kaya akan menjadi lebih kaya dan yang miskin terus ketinggalan jauh ke belakang bidasnya. Kata Raja Kamarul, tuduhan Wan Saiful bahawa Anwar out of touch atau tidak prihatin terhadap realiti semasa sangat meleset dan menghairankan melihat kepada konsep rahmah dan berbagai bantuan untuk golongan bawahan yang diadakan. Golongan yang tidak prihatin atau out of touch dan malahan tidak berhati perut adalah pihak yang menutup parlimen supaya tiada soalan boleh diutarakan dan mengisytihar darurat semasa krisis COVID-19. Dalam masa sama itu juga puluhan bilion kononnya untuk membantu rakyat hilang melalui berbagai tipu helah licik. Wan Saiful bolehlah membantu memberi keterangan kenapa dana untuk membantu rakyat yang susah boleh diseleweng oleh golongan atasan yang sudah kaya raya melalui ekonomi kapitalis. Tembelaknya, tidakkah ada sedikit perasaan bersalah pihak yang mengambil dana untuk bantuan pihak bawahan untuk kegunaan pihak yang berkuasa yang sudah pun hidup senang dan kaya? Soal beliau. Raja Kamarul merumuskan bahawa sistem ultra-kapitalis seperti yang didokong Wan Saiful banyak menghisap darah rakyat yang menderita semasa krisis COVID-19 sehingga hari ini. Demikian, dua orang pemimpin rakyat yang berbeza fikrah politik, seorang sosialis dan seorang lagi Islamis, menghadam ciri ihsan yang diterjemah dalam Belanjawan 2023 tetapi gagal dicerakin oleh Wan Saiful. Hakikatnya tidak ada belanjawan yang sempurna, sebab itu ia perlu dibahaskan di Dewan Rakyat. Ihsan adalah sebahagian daripada ciri Malaysia Madani, bukan datang daripada pemikiran kiri. Tidak perlulah koyak sampai bangkitkan teori yang sudah berkubur berkurun-kurun bersama jasad penciptanya.